Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik dan juga izin daripada Allah, kita dapat menyambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita berhenti pada kalam Hasyi rahimahullah, qawluhu liluzumi ajzihima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu liluzumi ajzihima, kerana lazim lemah kedua-duanya. Lazim lemah kedua-duanya. Okey. Dekat mana ni? Ni pada masalah ni. Liluzumi ajzihima. Kalau ada selain daripada Allah Ta'ala, Tuhan selain Allah, maka tidak akan berhajat kepadanya sesuatu. Kerana lazim ada lebih daripada satu Tuhan. Tuhan lain itu lazim oleh lemah kedua-duanya. Okey. Qala liluzumi ajzihima, kerana lazim lemah mereka berdua. Ini bayanun lil mulazamah. Jadi perkataan ini sebagai bayan, menerangkan bagi mulazamah, berlaziman. Berlaziman apa? Antara apa? Berlaziman antara tidak berhajat kepadanya sesuatu. Lihat, la maftaqara ilahi syai'un, tidak berhajat kepada Tuhan sesuatu. Apa kaitannya dengan lazim lemah? Bila tak berhajat lazim, kerana lazim lemah keduanya. Kaitan antara tidak berhajat kepada Tuhan sesuatu dengan lemah mereka berdua. Itu jadi dia bayan lil mulazamah fi syartiyah, pada syartiyah. Berlaziman yang ada dalam syartiyah, jumlah syartiyah mana? Lau kana ma'ahu tsani. Lau kana ma'ahu, ni jumlah lazim yang ada dalam ni. Lau kana ma'ahu tsani fil uluhiyah lamaftaqara ilaihi syai'un. Kenapa apabila ada di sana Tuhan lain, ada yang kedua pada ketuhanan, kenapa tidak berhajat kepadanya sesuatu? Ini bayan kepada berlaziman. Jadi mulazamah tu bukan antara lamaftaqara tu. Hak ni bayan dah. Liluzum ni bayan. Jadi mulazamahnya antara apa? Mulazamahnya berlaku antara kalau di sana ada dua Tuhan, nescaya tidak berhajat kepadanya sesuatu. Apa kaitan ada dua Tuhan tu, ada ramai Tuhan tu dengan tidak berhajat kepadanya oleh sesuatu, kepada Tuhan tu sesuatu? Jadi mulazamah sini jaga molek. Jadi tadi tu mulazamah tu bukan antara ni la maftaqara. Mulazamah tu antara muqaddam dia, jumlah syartiyah ni. Lau kana ma'ahu thanin fil uluhiyah la maftaqara ilaihi syai'un. Situ. Itu jumlah syartiyah pada qiyas istisnaiyah ni. Muqaddamnya berlaziman antara muqaddam, iaitu lau kana ma'ahu thanin fil uluhiyah
Dan talinya lama ftaqara ilaihi syai'un. Nah, situ mulazamah. Jadi silaplah tadi tu mulazamahnya duduk situ. Nampak tak? Okey. Ini bayan bagi mulazamah pada syartiyah. Mulazamah pada syartiyah. Qauluhu kaifa. Perkataannya kaifa tu. Ini isyaratun ila qauluhu tu isyaratun ila istisnaiyah. Isyarat kepada jumlah istisnaiyah al-qailah yang berkata lakinnat tali. Tetapi tali itu. Apa itu tali? Wa huwa adamu iftiqari syai'in ilai, iaitu tidak berhajat sesuatu kepada ilahi ta'ala batilun. Lakinnat tali batil. Ini kita dah banyak kali jumpalah ni. Jadi kaifa ini seakan-akan dia menepati jumlah istisnaiyah. Jadi susunan dalilnya lau kana ma'ahu thanin fil uluhiyati lam iftaqara ilaihi syai'un lakinna tali batilun fa batala al muqaddam. Tali tu ni lah ada muftiqari syai'in ilaihi ta'ala, tidak berhajat sesuatu kepada Tuhan itu. Okey. Fa batala al muqaddam, maka bila begitu batallah juga muqaddam. Muqaddam pun batal. Apa dia? Wa huwa kaunuhu ma'ahu thanin, iaitu keadaan ada bersama Tuhan tu Tuhan lain. Wa thabata, maka sabitlah naqiduhu oleh naqid lawan bagi muqaddam itu. Wa huwa kaunuhu la thaniya lahu, iaitu tidak ada keadaan Tuhan, tiada yang dua baginya. Wa huwal matlub, dan itulah yang dituntut. Wa qauluhu wa huwal ladzi ila akhirih itu isyaratun ila dalil istisnaiyah, isyarat kepada dalil istisnaiyah tu. Apa dalil apa dalil istisnaiyah mana? Lakinnat tali tu batilun. Lakinnat tali itu lakin adam iftiqari syai'in ilaihi tu batil. Apa dalilnya? Jadi dia diisyaratkan wa huwal ladzi yaftakiru, itu dalil dia. Mana? Wa huwal ladzi yaftakiru ilaihi kullu ma siwahu. Okay. Kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu naziruhu, serupa dengannya. Telah dahulu dah serupa yang serupa dengannya pada ibarat sebelum ni lah. Okey, habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, qauluhu ittifaqan aw ikhtilafa, sama ada dua Tuhan itu bersepakat ataupun menyalahi, lazim daripada ada di sana Tuhan lain bahawa menunjukkan Tuhan tu lemah. Ai sawa'un ittafaqa, sama ada bersepakat keduanya, aw ikhtalafa, ataupun bertelingkah, berkhilaf. Amal awalu, adapun yang pertama, kok mana kalau bersepakat pun lemah? Fali annahu yalzamu alaihi tahsilul hasili, kerana lazim atas andaian bahawa mereka ittafaqa, maka lazim tahsilul hasil. Ini dipanggil sebagai dalil tawarud. Makna datang dua muathir pada asar yang satu. Dua muathir, dua kesang, dua yang memberi kesang pada satu kesang. Itu tidak dapat difikirkan. Sebab bila dah ada kesang itu, sama ada satu saja yang buat. Kalau dua-dua buat yang sama, dipanggil tahsilul hasil. Itu lazim atasnya tahsil hasil, au kaunul atharil wahidi, atau keadaan kesang yang satu itu atharaini, satu kesang, keadaan satu kesang tu dua kesang. Kesang satu, tapi kerana muassir tu dua, ia akan jadi satu keadaan satu kesang tu ialah dua. Jadi tanakuk lah. Kalau dia satu, maka satu. Tapi satu kesang jadi dua. Macam mana begitu? Itu jadi tanakut. Berlaku tanakut. Kalau kata satu, tiba-tiba keadaan satu tu ialah dua. Wa amma thani, ada pun yang kedua. Mana? Al-awwal, mana kata tadi? Wa ammal awal kan? Ittifaqan. Ikhtilafan pula. Wa amma thani, ada pun dengan anda yang mereka berkhilaf. Falima, maka falima,
Mustahil juga tu. Falima yalzamu, kerana barang yang lazim alaihi minat tamanu. Lazim atasnya daripada tamanu. Berlaku bertamanu. Halang menghalang. Bertentang-tentangan. Tamanu man tolak menolak. Hak ni menghalang, hak ni menghalang yang satu lagi menghalang yang ni. Berlaku begitulah. Itu kalau berlaku pada anda yang ikhtalafa, berkhilaf. Satu Tuhan nak buat, satu Tuhan tak mau buat. Benda yang sama, jihad yang sama, haisiah yang sama. Maka dia tidak akan berlaku. Kedua-duanya berlaku. Tak akan. Nampak tak? Sebab dia akan berlaku benda. Ijtima' naqidain. Buat dan tak buat dalam masa yang sama, jihad yang sama, aspek yang sama. Jadi, itu mustahil. Kerana lazim di atasnya tamanu', bertentang-tentangan. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Fayakunani, maka jadilah kedua-duanya Tuhan tadi ajizaini, lemah belakalah. Atas anda yang sepakat pun lemah, atas anda yang khilaf pun lemah. Wal ajzu, dan lemah itu innama ja'a minat ta'addudi, hanya senya datang daripada berbilang. Fayakunu muhala, maka jadilah berbilang itu mustahil. Fayathbutu didduhu, maka sabit lawannya, wahwal wahdaniyah, iaitu keesaan. Qauluhu lakana dhalika syai'u mustaghniyan, nescaya perkara itu mustaghniyan, terkaya daripada Tuhan. Kalau lemah maka tak ada perkara yang berhajat kepada Allah. Ini hazafa. Baca maklumlah. Menghazaf oleh musannif al-istisnaiyata al-qailata. Musannif menghazafkan jumlah istisnaiyah yang berkata lakinna at-taliya batilun, tetapi tali itu batil. Musannif hazaf tu kenapa? Istighna'an, kerana ini maf'ul ajli. Illah kepada hazaf. Dihazafkan kerana istighna', terkaya, dah cukup daripadanya biqaulihi, dengan katanya kaifa, mana mungkin. Jadi kaifa tu seakan menepati jumlah istisnaiyah. Kama marra, sebagaimana telah lalu. Fa batala al-muqaddam, bila batal tali maka batal al-muqaddam. Wa huwa kaunu syai'in minal alami, iaitu keadaan sesuatu daripada alam qadiman. Satu daripada alam ni qadim. Keadaan alam ni ada sesuatu daripada alam ni qadim. Mustahil. Wa thabata naqiduhu, maka sabitlah lawannya. Wa huwa kaunuhu hadithan, iaitu keadaan alam ini baharu. Wa huwal matlub, dan itulah yang dituntut. Wa taqaddama, dan telah terdahulu. Annal alama, bahawa alam itu yutlaku, diitlakkan. Panjang ni, rasanya kita tak baca ke kat luar. Sekejap, kita wa taqaddama ni kita sambung, kita baca pada kalam musannif rahimahullahu ta'ala. Matang dulu Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi'ulum fid darain amin. Wa yu'khadhu minhu, dan difaham daripadanya, daripada iftiqar kullu ma adahu ilaihi tu. Aidan juga difaham juga minhu, difaham huduthul alami bi asrihi, difaham baharunya alam sekaliannya. Dengan iftiqar tu, pada iftiqar menunjukkan bahawa alam seluruhnya itu baharu. Idh law kana syai'un minha qadiman, kalau ada sesuatu daripada alam tu qadim, lakana dhalika syai'u mustaghniyan, nescaya adalah perkara itu terkaya anhu ta'ala, tidak berhajat, terkaya daripada Tuhan. Kalau benda tu qadim, maka benda itu tak berhajatlah pada Tuhan, sebab dia dah ada, dia dah qadim. Kaifa, mana mungkin demikian. Wa huwa alladhi yajibu an yaftaqira, walhal dia Allah Ta'ala yang wajib berhajat kepadanya. Kullu ma siwahu, yang selain daripadanya. Kita berhenti untuk jawab azan. Sekejap kita baca syarah.
Okey. Jadi kita sambung balik. Qala asy-syarih rahimahullah, qad arafta, dan telah kamu tahu, bil burhan, dengan dalil, fima sabaqa, pada barang yang telah lalu, annama thabata qidamuhu, bahawa sesuatu yang sabit qadimnya, istahala adamuhu, maka mustahil adamnya. Sesuatu yang dihukumkan qadim, mustahil dia itu tak ada. Adam baginya tu mustahil. Falau kana syai'un minal alami qadiman, kalau ada sesuatu daripada alam ni qadim, lakana wajibal wujud, nescaya sesuatu itu tentulah wajib ada. La yaqbalu al-adama, tidak menerima adam sama sekali. Wa idza kana la yaqbalu al-adama, apabila dia tidak menerima adam, la sabiqan wala lahiqan, sama ada adam yang mendahului atau adam yang lahik, yang mendatangi. Sama ada wujud Adam hak sebelum ataupun Adam hak selepas. Nafi belaka. Makna Adam sebelum wujud. Tak kira makna tak ada lah, sebab dia wujud daripada asal, wajib wujud. Makna dia tidak menerima Adam sabiq ataupun Adam lahir. Okey, boleh. Bila begitu, lam yaftaqir, nescaya benda itu lam yaftaqir ila mukhassis, dia tidak berhajatlah kepada mukhassis yang mentakhsis, yang menciptakannya. Kaifa, mana mungkin demikian itu, wa kullu wal hal kullu ma siwahu, setiap yang selain daripada Allah, muftaqirun ilaihi, berhajat kepada Allah, kullal iftiqar, akan sepenuh-penuh berhajat. Mana mungkin demikian, walhal kita dah maklum setiap selain Tuhan tu berhajat kepada Allah seluruh hajat, sepenuh-penuh hajat, kullal iftiqar. Fa wajaba, maka wajiblah al-hudutsu, maka wajiblah sifat baharu tu, likulli ma siwahu jalla wa azza, bagi yang selain pada Allah. Wa qawluhu bi asrihi, kalam musannif dia kata bi asrihi kan. Mana? Hudutsul alami bi asrihi sini. Bi asrihi. Perkataan musannif bi asrihi bi fathi hamzati, baca dengan fathah hamzah. Bukan bukan is. Maknanya apa? Maknahu bi ajma'ihi, dengan sekaliannya, ajma'ihi, dengan seluruhnya. Asrihi ay ajma'ihi. Seluruhnya. Okey, habis. Kita masuk pada kalam Muhasyi pula rahimahullah. Wa taqaddama, dan telah terdahulu, annal alama, bahawa alam-alam itu, kalimah alam itu, yutlaqu, diitlaqkan, ala jami'i ma siwallaha, bagi yang selain daripada Allah Ta'ala. Daripada apa? Minal mawjudat, daripada sekalian yang ada. Jadi yang ada selain daripada Allah, kita panggil benda itu alam. Alam itu al-mawjudat siwallah, yang ada, atau al-mawjud siwallah, atau kullu ma siwallah, setiap yang lain daripada Allah.
Yang ada. Setiap yang ada, yang lain daripada Allah. Yang alam ni dikena benda ada benda ada. Benda dat lain dengan mungkin. Alam ni makna benda yang ada yang selain Tuhan. Itu dipanggil dengan alam. Jadi syarat alam ni dia kena ada. Okey. Wa ala kulli jinsin dan ay wa yutlaqu ala kulli jinsin minal ajnas. Wa ala ni ay wa ala kulli jinsin ay wa yutlaqu ala. Ni wa yutlaqu ala. Wa yutlaqu ala kulli jinsin minal ajnas. Diitlaqkan alam ni kepada satu jenis daripada jenis-jenis. Jadi alam ni juga dipanggil dengan diitlaqkan untuk dengan makna jenis. Contoh, ka'alamil hayawan, seperti alam haiwan. Mana? Nak cerita alam haiwan ni makna jenis haiwan-haiwan. Kelompok haiwan. Wa alamin nabat, dan alam tumbuhan. Yang kelompok tumbuhan. Wa ala kulli naw'in minal anwa'i, dan bagi setiap nau', bagi setiap jenis daripada jenis-jenis. Ka'alamil insan, seperti alam insan. Jadi jins dengan nau' ini, dalam mantik ni dia bezalah dalam mantik. Jins tu kategori besar. Nau' itu kategori di bawah jins, kategori kecil. Okay. Jadi haiwan tu kategori besar lah. Sebab bawah haiwan tu ada banyak. Ada manusia, ada haiwan liar, ada haiwan laut dan haiwan-haiwan lain lah. Okay. Ada burung. Nau' pula. Nau' ini jenis. Maknanya di bawah haiwan tu ada banyak jenis. Antaranya nau' al-insan. Dipanggil nau' juga kita panggil. Alam juga memberi makna nau'. Ka'alamil insan. Wa alamil faras. Alam kuda. Wa ala kulli sinfin, dan di atas setiap sinf, setiap jenis. Sinfin ni lagi halus, lagi kecil daripada nau'. Jadi jins, nau', sinfin. Ini kumpulan kecil lagi tu. Kategori yang kecil bawah daripada nau'. Ka'alami Turki, alam Turki. Alam bangsa orang Turki. Wa alamir Rum, alam Rum. Orang-orang di belah Rom itu panggil alam juga. Okey. Orang panggil alam Melayu. Itu alamil Melayu. Itu alam Melayu tu. Alami itu nak apa? Bangsa Melayu. Bangsa Melayu, rumpun tanah Melayu ni. Nampak ni? Alamul Arab, alam bangsa Arab. Okey, habis. Wala yutlaqu, tapi alam tidak diitlaq alal ashkhas, di atas ashkhas, atas individu. Atas individu kita tak boleh panggil dia ni alam. Tak boleh. Kazaidin, seperti Zaidin wa Amrin dan Amar. Boleh tak kita kata alam Zaid ala Amar tak? Tak boleh lah. Atas jalan makna pada istilah tak boleh. Kalau majas ataupun atas jalan sindirah tak masalah. Zaid duduk dalam alam Zaid. Alam Zaid. Itu alam Amar. Alam apa? Alam apalah. Itu lain ceritalah tu. Okey. Wa 'alal awwal, habis itu. Wa 'alal awwali, dan di atas alam dengan makna yang pertama mana? Makna pertama apa? Ma siwallah. Yang selain pada Tuhan. La yasluhu. Maka la yasluhu jam'uhu 'ala 'alamin. Maka tidak sesuai, tidak elok, tidak sesuai jamak alam tu di atas alamin. Tidak sesuai menjamakkannya di atas alamin. Kenapa? Li'annahu khasun bil uqala'i. Kerana alamin itu, al-alamin, dia khusus dengan makna uqala, yang selain daripada Tuhan yang berakal. Mana? Manusia, jin, malaikat. Itu dia panggil alamin. Dengan jamak alamin itu khusus memberi makna uqala. Wal alamu, wal hal, alam tu pula amun. Dia umum. Alam tu, kalau alam semata-mata tu dia umum. Dia alam tu sendiri memberi makna banyak dah. Memberi makna selain Tuhan. Tak? Bila begitu, wal khassu la yakunu jam'an lima huwa a'ammu minhu. Maka yang khas takkan boleh jadi jamak kepada
lafaz yang lebih umum daripadanya, lafaz yang memberi makna lebih umum padanya. Jadi boleh ke kita kata kita nak jamakkan alam tu, kita jamakkan. Alam ni makna umum dah. Tapi bila kita jamakkan alami, dia beri makna khusus. Padahal kita nak jamak, makna kita nak luaskan dan besarkan kelompok dia. Tiba-tiba bila kita jamak, dia makna lebih khusus pula, akhas pula daripada makna alam. Itu pelik lah tu. Sebab tu kata, wal alamu an wal khasu la yakunu jam'an. Dan suatu yang khas maknanya, tidak boleh dia tu jamak, dijadikan jamak bagi sesuatu yang lebih umum daripadanya. Bi khilafihi ala ma ba'dahu. Lain dengan barang yang selepas pada itu. Mana? Ma ba'dahu, ma ba'dal awal. Atas makna kedua. Alam dengan maksud apa? Alam dengan maksud jinsun, dengan nau'un dan sinfun. Fa innahu yasihu. Maka sah kita nak jamakkan dia. Boleh lah. Li jawazi iradati salasati anwa'i mathalan. Kerana sah untuk kita maksudkan alamin itu 3 nauk contohnya. Nampak tak? Jadi boleh lah. Kita jamakkan alam dengan makna kedua. Makna yang merujuk kepada alam dengan makna jins ataupun nauk tadi. Maka boleh kita jamakkan alam kepada jamak. Sebab apa? Sebab boleh jadi kita maksudkan yang 3 nauk atau dan lebih. Li jawazi iradati salasati anwa'in mathalan. Minal uqala, daripada yang berakal, ka alamil ins, alam manusia, wa alamil jin, wa alamil malaikah, dan alam malaikat. Itu sebutlah tu. Fayujma'u, maka boleh dijamakkan lah. Jadi alamina. Habis. Wa yuqalu alamuna. Alamuna. Dan dikatakan alamuna. Jadi alamuna. Apa ni? Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna. Ibn Malik katakan. Ulu wa alamuna illiyuna wa araduna syadza wassinuna. Ini mulhaq bi jam'i mudzakkari salimi. Isim yang mulhaq dengan jamak muzakkar salim. Alimuna. Sebab apa? Sebab dia bukan jamak sungguh tu. Dia mulhaq saja. Kerana takrif jamak sungguh tidak bertepatan dan tak kena pada alamun, alamin. Jadi kerana itu dia hukum mulhaq bi jam'i muzakkari salimi. Okey. Wa yuqalu alamuna fayasirul jam'u, maka jadilah jamak itu hina izin musawiyan lil mufradi. Jamak itu lil mufradatihi. Lil mufradatihi. Dia sama dengan mufradnya. Jamak memberi makna sama dengan mufradnya. Alamina maksudnya alam-alam daripada nauk-nauk yang pelbagai. Seakan sama dengan mufrad alam yang menunjukkan makna yang luas. Okey. La yuqalu, tidak dikata atas jalan i'tirad, innahu la faidata lil jam'i. Dah kalau gitu, tak ada faedah lah kita nak jamakkan dia. Kenapa kita nak jamakkan dia? Hina izin ketika itu. Dah kalau makna al-alam tu makna dia umum dah. Lepas tu alamina itu juga, alamuna itu makna dia juga merangkumi pada nauk-nauk dan jenis yang banyak. Jadi makna sama. Kenapa kita nak jamak? Kalau la yuqalu ala sabilil irad, kenapa tak boleh kata gitu? Li'anna naqulu, kerana kita jawab balik. Faidatuhu, faedah didatangkan jamak at-tansisu, ialah untuk menaskan, menyebut secara nas, secara sarih, ala iradatil jam'iyah, atas kehendak untuk menjamakkan, menunjukkan jamak dan banyak. Idlau qila alamun, kenapa? Kalau dikata alam, alamun itu la fuhima minhu naw'un wahidun, mungkin akan difaham daripadanya satu nauk. Walaupun alam tu juga memberi makna seluruh selain daripada Allah. Selain daripada Allah. Tapi bila sebut alam saja, mungkin dapat difaham satu nauk sahaja. Nauk masalah. Bi khilafi. Lain kalau ma idza qila alamuna. Kalau kita kata alamuna, memang jelas dengan lafaz itu menunjukkan alam-alam yang banyak. Fa innahu la yufhamu, kerana tidak difaham daripada minhu min lafzi alamuna illa tidak difaham illa
limu muta'addidatun. Tidak difaham kecuali awalimu muta'addidatun. Alam-alam yang banyak. Bila kita jamakkan memang jelas daripada lafaz jamak itu sendiri menunjukkan banyak. Okey. Qauluhu ma'nahu bi ajma'ihi. Makna asrihi itu ialah bi ajma'ihi. Ai li annal asra. Kerana al-asr fil lughah pada bahasa. Makna apa? Al-hablu. Al-asru pada bahasa menunjuk kepada al-hablu, tali. Allazi yurbatu bihil asiru. Yang diikat dengannya akan tawanan. Jadi tawanan perang, asir ni tawanan perang. Orang ikat dengan tali. Tali itu dipanggil asrun. Fa'idha dhahaba. Apabila tawanan itu dhahaba, lari. Kila dhahaba bi asrihi. Tawanan tu lari dengan tali-tali ngikat dia sekali. Nampak tak? Itu asra bahasa tu ambil mana tu. Ni penting pemahaman bahasa kita nak faham bagi nas-nas syarak Quran hadis ni. Jadi ada sebab tu. Dia ada sebab dinamakan begitu. Jadi tawanan perang ni orang ikat. Bila dia tawanan ni lari, orang panggil lari dengan tali-tali sekali. Nampak tak? Ai bi ajma'ihi, dengan sekaliannya. Wa hadza kinayatun, ini kinayah, kata sindiran, kata kinayah an syumulil hudusi lil alami, bahawa meliputi baharu tu, merangkumi baharu tu, sifat baharu bagi sekalian alam, kullihi, kesemuanya. Tak boleh kata al-alam bi asrihi. Nak menunjukkan semua sekali alam itu bersifat dengan sifat baharu. Khilafan lil falasifati, bersalahan dengan golongan falasifah. Al-qailina, yang mereka berkata biqidami usulihi. Dengan kidamnya unsur alam. Alam ini afraq satu-satu dia tu baharu. Tapi unsur yang mana unsur itu yang tercipta afraq alam daripadanya, unsur asal alam itu kidam, dia kata. Wahyal anasiru, iaitu anasir, unsur-unsur tu lah. Unsur-unsur api, air, tanah, angin. Tak? Unsur-unsur itu katanya itu yang mana segala makhluk yang ada ni tercipta daripada campuran unsur-unsur tersebut. Jadi yang qadimnya unsur itu, kata falsafah. Anasiru wal aflak, dan juga falak. Di sisi falsafah juga falak ini qadim. Falak ini qadim. Duna ashkhasihi, tidak secara individu satu-satu tu memang dia itu baru, kerana sebelum itu tidak ada, kemudiannya ada, barulah. Tapi melihatkan kepada unsur alam itu dan falak itu, maka mereka hukumkan qadim juga. Okey. Habis itu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa yu'khadhu minhu. Boleh baca lagi kita baca kat tepi dulu kita baca dekat kalam musannif rahimahullah. Qala wa yu'khadhu minhu, difaham ambil daripada iftiqar itu. Aidan juga, alla ta'thira li syai'in, bahawa tidak ada kesan bagi sesuatu, minal kainati, daripada sekalian kainat, sekalian benda yang ada, tidak ada yang memberi kesan. Yang memberi kesan tu hanya Allah. Fi atharin ma, pada apa-apa kesan sekalipun, tidak adalah daripada makhluk ini yang memberi kesan pada apa-apa pun. Segala kesan itu Allah lah yang menjadikannya. Wa illa, jika tidak, lazima an yastaghniya, nescaya lazimlah terkaya, zalikal atharu, kesan itu, an maulana, kalau ada di sana yang memberi kesan selain Allah, nescaya kesan itu tak berhajat kepada Tuhan lah. Dia berhajat kepada orang yang memberi kesan dia tu. Kalau ada di sana yang ada di sana yang lain selain Tuhan yang memberi kesan, maka kesan tu tak berhajat kepada Allah, berhajat kepada yang lain tadilah. Maulaan lazima an yastaghniya dzalikal atharu an maulana jalla wa azza. Kaifa, mana mungkin demikian? Wa huwa alladhi yaftaqiru ilaihi kullu ma siwa, wal hal, Tuhanlah
yang berhajat kepadanya yang selain daripadanya. Umuman, secara umum. Wa ala kulli halin, dan atas kulli hal, atas setiap keadaan. Secara umum dan pada setiap keadaan. Hadza in qaddarta, ini kalau kamu takdirkan, in qaddarta anna syai'an minal kainat, bahawa ada sesuatu daripada kainat, yu'athiru bi tab'ihi, memberi kesan dengan tabiatnya. Jadi ada tak kita? Tak ada sesuatu yang memberi kesan dengan tabiatnya. Amma adapun in qaddartahu mu'athiran, kalau kamu takdirkan ada sesuatu daripada Allah yang memberi kesan, biquwwatin ja'alaha Allah Ta'ala fi, dengan kekuatan yang Tuhan letak dan jadikan pada sesuatu itu. Kama yaz'amuhu kathirun, seperti menyangkakan dia, kathirun minal jahalati, menyangkakan dia oleh ramai di kalangan orang-orang yang jahil. Ramai di kalangan orang-orang yang jahil. Dia sangka apa? Yaz'umu, mereka menyangka apa dia? Allah Ta'ala meletakkan kekuatan pada satu benda itu. Maka benda itu menjadikan kesan dengan kekuatan yang diletakkan Tuhan padanya. Kama yaz'umuhu kathirun minal jahalah, sebagaimana menyangka oleh kebanyakan orang-orang yang jahil. Fadzalika muhalun, itu juga mustahil aidan. Kenapa? Li'annahu yasiru hina izin, kerana jadilah ketika itu Maulana Jalla wa Azza, Tuhan kita yang maha tinggi maha mulia, muftakiran, berhajat fi ijadi ba'dil af'al, jadilah ketika itu Tuhan berhajat untuk menjadikan sebahagian daripada perbuatannya itu ila wasitatin. Tuhan nak buat mesti menggunakan wasitah tu. Mesti menggunakan kekuatan yang Tuhan letak pada sesuatu tu. Kalau Tuhan nak sembuh nyakit, Tuhan maknanya seakan-akan sembuh itu hanya berlaku dengan cara manusia ambil obat. Kerana pada obat itu ada kekuatan yang telah Tuhan letak padanya. Ada kuwah auda'ahallahu fihi, kekuatan yang Tuhan letak padanya. Jadi nak sembuh tu kena ambil obat. Padahal Allah boleh menyembuhkan tanpa ada wasitah. Dan Allah buat tanpa wasitah. Dah wasitah tu jalan akhdhu bil asbab sahaja, untuk tujuan memudahkan kehidupan manusia. Yang menyebabkan berlaku sembuh dan sihat tu bukan kekuatan itu yang ada pada obat itu, tapi Allah Ta'ala semata-mata. Okay? Jadi kalau kata terjadi dengan kekuatan yang Tuhan letak, makna Tuhan berhajat untuk menjadikan sebahagian perbuatan kepada wasitah. Wa dzalika batilun, dan itu batil, lima arafta, kerana barang yang telah kamu tahu, min wujubi istighnaihi, daripada wajib terkayanya Tuhan Jalla wa Azza yang maha tinggi maha agung, an kulli ma siwahu, dari yang selain daripadanya. Soalan daripada Luqman Hakim, kata sama tak konsep kidana yang kita bincang tadi lah, falsafah tu. Iyalah. Jadi Ibn Taymiyah di sini dia terkesan dengan mazhab falsafah. Mereka mengatakan sifat Tuhan itu dia ghairu mu'attilah. Sifat Tuhan itu tidak ta'til. Dia mesti berfungsi. Kalau kita kata sifat Tuhan sejak azali tidak berfungsi, makna lemahlah Tuhan. Bila Tuhan bersifat dengan kudrat mesti menampakkan dan mengadakan kesannya sejak azali. Maka lazimlah Tuhan membuat ada yang dijadi oleh Tuhan dengan kudratnya sejak azali. Sebelum tu dan sebelum sejak azali lagi, makna ada selain daripada Tuhan yang ada. Kerana apa? Kerana kudrat Tuhan mesti memberi kesannya sejak azali lagi. Kalau tidak, lazim kita kata sifat Tuhan tu ta'til, tidak berfungsi. Dia faham kot tu. Sebab itu dia mengharuskan adanya tasalsul hawadith la awwala laha, berlakunya rantaian perkara-perkara baru yang tidak ada awal.
perkara tu barulah sebab dia dibuat oleh kudrat. Tapi kerana dia sentiasa ada, tidak putus, makna dia pada hakikatnya qadim. Dengan qadimnya sifat Tuhan dan qadimnya zat Tuhan, dia kena qadim juga lah kiranya. Jadi ni panggil qidamun naw'i, qidamin naw'il alam. Alam itu satu-satu dia afrad sebab satu perbuatan tu berlaku sebelum tu tak ada. Tapi secara umumnya kerana dia tidak bercerai ataupun dia itu kesan kepada kudrat Tuhan yang azali telah memberi kesan, maka dengan sendirinya benda itu pun azali juga. Jadi ini ulama semua ahli sunnah memang katakan perkara ini silap, salah. Dan ini terkesan dengan falsafah ni. Jadi mereka tuduh Asy'ariyah ni yang terpengaruh dengan falsafah. Asy'ariyah tidak terpengaruh dengan falsafah. Dia menggunakan falsafah dengan cara yang betul untuk menolak falsafah yang batil. Tapi yang masalahnya mereka sendiri yang cuba main dalam ilmu falsafah, tiba-tiba mereka terkesan dengan falsafah yang salah. Dan mereka cuba mentabrir, menghalalkan pandangan itu dengan macam-macam dalih dan hujah. Dia kata, itu kan makhluk Tuhan juga. Betul makhluk. Tapi makhluk itu sentiasa ada, tanpa ada, sebelumnya ada, sebelum tu ada lagi sebab azali dan qidamnya sifat kudrat Tuhan. Maka tentulah apa yang hasil daripada kudrat itu sama. Sebab apa? Sebab pada zaman azali ni. Dan tidak ada awal. Tak ada awal lah sebab sebelum tu ada. Jadi ini tak boleh nak terima akal. Kita kata Allah bersifat dengan kudrat dan iradat dan sifat-sifatnya sejak azali. Tetapi perbuatan Tuhan, taksir itu tidak berlaku pada zaman azali. Kita sebut zaman azali lah sebagai tajawuzan lah. Dia tidak berlaku. Dia berlaku fi ma la yazal. Setelah Tuhan menjadikan makhluk. Mana ada permulaan bagi makhluk ini. Ada permulaan bagi makhluk ini. Lepas itu, barulah makna Allah Ta'ala, kudrat itu telah ada pada Tuhan. Tapi menzahirkan dan bertakluk secara langsung. Pada bila? Fima la yazal. Ketika adanya makhluk, ketika Tuhan ciptakan makhluk ini, maka bertakluk kudrat itu secara tanjizi hadis. Itu antara sebab pemahaman tanjizi dan suluhi ni dalam masalah sifat ma'ani yang bertakluk ni ada kesan untuk kita merakkan pandangan-pandangan yang sesat sebegini. Nas'alullah as-salamata. Jadi pentinglah akidah ni supaya kita faham dengan betul-betul. Sekadar tu saja untuk kali ini, insya-Allah kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Wallahu taala a'la wa a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.